bacakan kitab Taysirul Khalaq. Ini berkenaan tentang akhlak, yang mana kita perlu ada akhlak, perlu ada adab dan perlu ada etika. Jadi kita sambung pada perbahasan adab-adab sebagai seorang pelajar. Jadi tajuk pada tengah hari ini, pada petang hari ini adalah adab pelajar kepada gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa qaidil gharril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka-mereka yang bersyukur. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan natijah puasa kita ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jadi sebentar tadi saya diingatkan oleh pengerusi, minta maaf sebab tak sediakan cawan piring apa semua. Saya cakap alhamdulillah tak sediakan. Kalau sediakan takut kita terlajak nanti. Guru saya tuan-tuan, ini dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi tuan-tuan teruskan bersemangat kan. Walaupun kita berpuasa, jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak bersemangat melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah kita sambung diskusi muzakarah kita menerusi kitab Taysirul Khalaq beserta syarahannya Fathul Khalaq. Jadi seperti mana biasa tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kuliah saya di masjid ini, kita akan bacakan kitab Taysirul Khalaq. Ini berkenaan tentang akhlak, yang mana kita perlu ada akhlak, perlu ada adab dan perlu ada etika. Jadi kita sambung pada perbahasan adab-adab sebagai seorang pelajar. Jadi tajuk pada tengah hari ini, pada petang hari ini adalah adab pelajar kepada gurunya. Adab pelajar kepada gurunya. Kena bagi tahu tajuk. Kan senang pihak media nak tulis tajuk apa kan. Adab pelajar kepada gurunya. Sambungan kitab Fathul Khalaq. Maka disebut falamma faragal musannifu bayana ba'di adabil muta'allimi fi nafsihi syara'al musannifu fi adabil muta'allimi ma'a ustadihi. Maka tatkala penulis kitab Taysirul Khalaq ini menyelesaikan sebahagian
adab pelajar terhadap dirinya, maka lah ni nak cerita tentang adab pelajar kepada gurunya. Faqala rahimahullahu ta'ala ba'daha, maka telah berkata penulis kitab ini, Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi, kan, akan sebahagian kan, adab-adab pelajar terhadap gurunya disebutkan, wa amma adabuhu ma'a ustadzihi, dan adapun adab-adab pelajar kepada gurunya, ustadzihi ay muallimihi, kan, iaitu kepada gurunya, fal ustadzu lafzatun farisiyatun mu'rabatun mu'arrabatun. Jadi perkataan kalimah ustaz itu berasal daripada bahasa Farsi. Ustaz dia bukan kalimah bahasa Arab. Dia bukan kalimah yang asalnya dalam bahasa Arab. Dia berasal daripada bahasa Farsi. Kemudian diarabkan dia. Sehingga orang Arab memanggil orang yang mengajar itu adalah dengan ustaz. Namun di sana ada beberapa ulama yang mendefinisikan ustaz itu. Maksudnya kalau ulama-ulama tempo dulu, jikalau mereka memanggil seseorang itu dengan gelaran ustaz, memang mereka yang mendapat title gelaran ustaz itu memang orang yang alim, menghimpunkan dalil akli dan dalil nakli. Dan di antara salah seorang ulama yang mendapat gelaran ustaz ialah Sayyid Al-Habib Faqih Al-Muqaddam, Muhammad bin Ali Faqih Al-Muqaddam, salah seorang ahli bait yang mendapat gelaran Al-Ustaz kerana kealimannya. Baik. Adapun kalau penggunaan kalimah ustaz di negara kita Malaysia ni, bolehlah sekadar orang panggil mengajar, walaupun mengaji apa semua, panggil ustaz, ya bolehlah kan. Cuma kalau di negara Arab, kalimah ustaz itu kan, orang yang nak mendapat title ustaz tu memang betul-betul faqih kan, orang betul-betul yang sangat alim lah. Baik. Allamah. Itu dia. Tapi fa nahnu nunadiya ma yu'allimuna al-ustadha al-yawm ila al-akhir. Fa nahnu nunadi ma yu'allimuna al-ustadh al-yawm ila al-akhir. Maka hari ini kita memanggil orang yang mengajarkan kita itu ustaz hingga akhir, hingga hari kiamat nanti. Dan ni kalimah ustaz itu dipakaikan kepada seorang guru yang mengajarkan anak muridnya, maka itu gelaran ustaz. Faminha, maka sebahagian daripada adab-adab pelajar kepada gurunya, faminha ay adabihi ma'a ustadihi, ialah ay ya'taqida anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi. Sebahagian daripada adab seorang pelajar kepada gurunya adalah dia mengiktikadkan, dia meyakini tanpa syak, tanpa ada kesangsian, tanpa ada keraguan, anna fadlahu, akan bahawa sesungguhnya kelebihan gurunya itu, al-ustaz, al-mursyid, itu akbaru, itu terlebih besar, min fadli walidayhi, daripada kelebihan yang ada pada kedua ibu bapanya. Seorang pelajar itu harus meyakini kelebihan gurunya itu lebih besar daripada kelebihan kedua ibu bapanya. Maka ada sebahagian ulama yang mengatakan guru di sini adalah guru yang mursyid. Kerana guru yang mursyid itu membimbing roh, yang membentuk roh seorang pelajar, dan pelajar itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Min fadli walidahi, maksudnya abi wa ummihi, fahuwa min babi taghlib. Ini adalah bab taghlib dalam ilmu balaghah lah. Bila sebut walidahi ini bukan bermaksud dua bapaknya, tapi kedua ibu bapanya. Maksudnya seorang pelajar itu harus meyakini bahawa sesungguhnya gurunya itu kelebihannya melebihi daripada kelebihan ibu bapanya. Bahkan disebut dalam kitab Hasyiah Syarqawi al-Tahrir, kalau tak salah saya, dinukilkan daripada pendapat para alim ulama, li'anna al-muallima abur ruh, kerana bahawa sesungguhnya guru itu adalah bapa bagi roh, yang membentuk roh pelajar-pelajarnya.
Adapun walid itu, bapa kandung itu adalah abul jasad, yang menyempurnakan tubuh badan, yang menyempurnakan kecukupan yang perlu ada bagi seorang anak itu sehingga sihat tubuh badannya. Maka sebenarnya perlu ada kerjasama di antara ibu bapa dan guru, barulah terbentuk kepribadian yang baik bagi seorang pelajar tersebut. Baik, kemudian alaihi maksudnya dia kena meyakini bahawa kelebihan guru itu lebih besar daripada kelebihan ibu bapanya di atasnya. Alaihi kembali kepada al-talib wa tilmiz. Li'annahu, kerana bahawa sesungguhnya al-ustaz ataupun al-murabbi, al-mursyid, guru itu ialah yurabbi ruhahu. Dan kerana bahawa seorang guru itu adalah membimbing ruh pelajar tadi. Yani bibazlil ilmi nafi, yani memberikan ilmu yang bermanfaat. La siyama ilmu tauhidi, fabihi ya'rifu talibu rabbah. Kerana seorang guru itu membimbing, membentuk roh bagi pelajar tadi itu. Maksudnya apa? Bibazlil ilmi nafi, dengan memberikan ilmu yang bermanfaat. Kerana seorang guru itu memberikan ilmu yang bermanfaat kepada pelajarnya. La siyama ilmu tauhid, lebih-lebih lagi ilmu tauhid. Fabihi ya'rifu talibu rabbah, maka dengan ilmu tauhid yang dipelajari, yang diajarkan oleh guru kepada pelajar tadi, seorang pelajar tadi mengenal akan Tuhannya. Kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana disebutkan, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu tidak akan dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala sekiranya tidak ada orang yang membimbing dirinya. Maka ini perlukan kepada pengajian, ini perlukan kepada pembelajaran, mesti dengan guru yang sebenar yang mengajarkan kepada dia ilmu tauhid sehingga dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu merupakan wasilah seseorang itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu tidak ada ilmu, bagaimana dia nak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Baik. Wa hadza rajjahahu ba'dul muhaqqiqin. Dan ini telah dikuatkan oleh sebahagian ulama muhaqqiq biqaulihi, dengan katanya inna syaikha abur ruh. Sesungguhnya asy-syaikh, ini guru itu adalah abur ruh. Wal walida abul jasad, dan bapa kandung itu adalah abul jasad. Wa idza kana abul jasad yamliku ta'dib, dan apabila adalah abu jasad, yakni bapa kandung itu adalah memiliki untuk mentakdib, mendidik, fala ayyum likahu abur ruh min babil aula, maka hal ini dimiliki oleh abu ruh, maka itu terlebih aula. Maka kalau hal ini dimiliki, didapatkan oleh abu ruh, itu terlebih aula. Mana guru lebih layak untuk mendapatkan hal ini. Abul jasad yang meliku takdib, dia boleh mendidik, dia tugas mendidik. Maka fala yumlikahu abur ruh min babil aula, maka tugas mendidik ini didapatkan oleh seorang guru itu terlebih aula. Li'annahu yubzilu juhdahu fi ifadatir ruh, kerana seorang guru itu mengerahkan kemampuannya untuk memberi manfaat kepada ruh-ruh, kepada jiwa, wa takhlisiha min zulumatil jahli wa irsyadiha fi lima fihi sa'adatud darain. Ceritanya kerana guru itu mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membentuk jiwa peribadi seorang murid, dan membersihkan jiwa tadi itu daripada kegelapan, kejahilan, dan menunjuki jiwa tersebut ke arah kebahagiaan dua negeri, yakni dua negeri dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Guru ini menunjuki jalan kepada pelajar itu supaya pelajar itu mendapat kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat. Maksudnya kalau ibu bapa pun diberi milik untuk mendidik, maka guru terlebih-lebih lagi. Itu lebih bab aula. Wa min hada, sebahagian daripadanya adab seorang pelajar kepada gurunya adalah al-khudu' bit tawadhu',
merendah diri, menundukkan diri. Kan? Amamahu di hadapan gurunya. Bila di hadapan guru tunduk, jangan mendongak, jangan mendabik dada. Kan? Amamahu ay amama ustadzihi. Maksudnya ay la yatakabbaru amamahu. Jangan sombong di hadapan guru. Binadri ilaihi bi'ainil bughdi, dengan memandang kepada guru itu dengan pandangan yang penuh dengan kebencian. Jangan memandang guru itu dengan pandangan yang penuh dengan kebencian. Pandanglah guru dengan pandangan kasih sayang. Pandanglah guru dengan pandang yang orang panggil yang menyejukkan hati guru. Jangan sesekali memandang guru dengan binazir, dengan apa disebut sini, dengan bi'ainil bughdi, dengan pandangan yang penuh kebencian. Tengok guru ni, tak suka sangat, jangan. Tengok guru ni macam tak makan. Tengok guru ni macam menyampah, benci, jangan. Jadi pandanglah guru itu dengan pandangan kasih sayang. Tunduklah di hadapan gurumu. Maka insya-Allah Allah Ta'ala akan memuliakanmu kerana adabmu, kerana etikamu. Kan? Wal julus fi darsihi, dan duduk kan, di dalam pengajiannya guru, bil adabi, dengan adab. Inda ta'limihi darsa, maka duduklah, bersimpulah di hadapan guru ketika guru itu mengajar dengan penuh adab dan etika. Bil adabi fil waqi', ini mesti melihat kepada keadaan. Li'anna ba'dha masyayikhina ya'muru tullabahu bil iftirashi fala yu'dhinuha bi ghairihi. Kerana sebahagian guru-guru kita menyuruh pelajarnya supaya duduk iftirash. Duduk dengan keadaan iftirash. Duduk antara dua sujud. Maka guru itu tidak mengizinkan duduk selainnya. Maka ini melihat kepada guru tersebut. Ada sebahagian guru, tak apalah hang nak duduk bersila, tak apalah. Ada sebahagian guru duduk macam ni, ikut kepada dars guru itu tersebut. Kan? Macam kalau kita mengaji dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki, kalau dengan Syekh Nuruddin memang kalau duduk tu memang duduk macam tu je, jangan alih-alih. Kan? Itu sebahagian guru. Ini fil waqi', melihat kepada suasana keadaan lah. Baik. Tu. Yang pentingnya beradab. Yang pentingnya beradab. Sebab ada sebahagian guru memerintahkan muridnya duduk dengan keadaan iftirash. Ada sebahagian guru kata okey, duduk dalam keadaan duduk bersila. Maka ikut, sesuaikan keadaan. Kan? Kalau tapi kita di surau, di masjid ni, tak adalah kita sampai tuan-tuan sila duduk iftirash, tak ada. Kan bersemut-semut kaki tu. Kan? Duduk sesuai keadaan lah. Kan? Tidak duduk sesuai keadaan. Tapi kalau di pondok, di madrasah, ikutlah seperti mana yang dididik. Kan? Itu perlunya kepada adab dan etika. Baik. Kemudian wa husnul isgha'i ila ma yakuluh. Yani mestilah seseorang itu memberikan tumpuan ahsanal istima'a, iaitu membaikkan pendengaran, ila ma yakuluhu, kepada apa yang disampaikan oleh guru tu. Di antara adabnya lagi adalah seseorang itu memberi tumpuan kepada apa yang dibicarakan oleh guru, kepada apa yang diajarkan oleh guru itu. Minad darsil ladzi yu'allimuhu liyahsul al-fahm, wa minan nasihati wa tawsiyati allataini yusammi'uhuma al-mu'allim ila tullabih. Maksudnya dia fokus kan, terhadap apa yang disampaikan oleh guru itu. Supaya apa? Supaya terhasilnya faham. Kena fokus dengar apa yang disampaikan oleh guru. Supaya apa? Supaya faham apa yang dibicarakan, apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Sama ada itu berbentuk nasihat dan tausiah, kita dengar. Dan daripada nasihat dan tausiah yang seorang guru itu memberikan kepada pelajarnya, yusammi'uhuma, yang memperdengarkan guru tersebut kepada pelajarnya, maka dia dengar. Ini contoh, ini bukan pengajian tapi nasihat, kena dengar. Ini bukan pengajian berkitab, ini nasihat, ini saranan daripada seorang guru, kena dengar. Tumpukan perhatian, fokus terhadap apa yang disampaikan oleh seorang guru. Maka ini akan menghasilkan faham kepada seorang pelajar itu tadi. Maka kita sebagai seorang guru, kita suka kalau anak murid kita, kalau pelajar kita fokus terhadap apa yang kita bicarakan, fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Hatta kalau kita sebagai seorang ayah, kita suka kalau anak kita dengar apa yang kita bicarakan, dengar apa yang kita sampaikan. Ini semua orang macam tu.
Hatta kalau kita sebagai seorang guru sekalipun, hendaklah fokus terhadap apa yang disoalkan oleh anak murid. Kena dengar, maknanya fokus ni dia penting, baik daripada seorang pelajar ataupun daripada seorang guru. Kita yang jadi tak faham pelajaran sebab apa? Sebab kurang fokus. Kalau kita fokus, insya-Allah memanglah alayya bil qiraah wa 'alallahu bil futuh. Tetapi jalan belajar itu, fokus itu di antara jalan asbab Allah Taala nak beri faham kepada kita. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada tak orang yang fokus tapi tak faham-faham? Ada tuan-tuan. Ada orang yang dia belajar, dia fokus, cuba belajar bersungguh-sungguh tapi belum diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada. Nanti akan sampai kepada perbahasannya. Seperti yang berlaku kepada Sulaiman bin Rabi', yakni anak murid Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Cerita dia nantilah kan. Boleh sampai bab lagi. Dan kemudian wa minha, dan sebahagian adab-adab yang perlu ada bagi seorang pelajar kepada gurunya adalah tarkul mizah, yakni meninggalkan bergurau, tidak terlebih di dalam bergurau. La yamzahu bima yastasghiru ratbatahul aliyata. Jangan bergurau-gurau sehingga merendahkan martabat guru yang tinggi itu. Jangan sampai kita bergurau dengan seorang guru sehingga merendahkan martabat seorang guru. Sebab tu guru menganggap kita pelajar sebagai kawan, itu normal. Jangan kita pelajar menganggap guru itu sebagai kawan. Kadang ada guru, ni ustaz saya, dia anggap saya sebagai kawan. Itu bukan bermaksud kita boleh menganggap guru kita sebagai kawan, sebagai teman. Tidak boleh. Sebab ada etika yang perlu dijaga. Jangan sampai merendah-rendahkan martabat seorang guru itu. Kalau guru tu nak sporting dengan kita, nak baik dengan kita, itu orang panggil, itu hak guru. Ada guru yang dengan anak muridnya macam kawan. Kan? Kalau kita mengajar kan, kita mengajar contoh, kalau kata orang kalau mengajar anak-anak yang lepasan sekolah menengah tu, kena anggap mereka ni sebagai kawan. Itu tidak ada masalah, itu hak guru. Tapi pelajar itu tidak boleh menganggap gurunya itu sebagai kawan. Sebab ini akan merendahkan martabatnya yang tinggi. Nampak? Maka kita sebagai seorang pelajar perlu ada adab dan etikanya. Dan kemudian wa alla yamdah ghairahu minal ulama'i bihadratihi, dan jangan memuji. Dan ni di antara adab yang sering dilupakan oleh santri, oleh pelajar madrasah. Yang mereka ini memuji orang lain di hadapan gurunya. Dan bahawasanya jangan memuji seseorang itu selainnya. Di kalangan para alim ulama, daripada para alim ulama bihadratihi, di hadapan gurunya, biduni iznihi. Maksudnya jangan, cerita dia jangan memuji orang lain di hadapan gurunya. Maksudnya di kalangan para alim, jangan memuji ulama lain, jangan memuji ilmuwan lain di hadapan gurunya. Kalau boleh tinggalkan. Contoh, ustaz, ada seorang ulama besar, hebat ustaz, pandai dia ustaz, power sangat, dia power ilmu ni kaza wa kaza ustaz. Seolah-olah apa? Seolah-olah merendahkan guru yang ada di hadapannya. Jangan. Kenapa? Makhafatan kerana makhafatan ayafhama ustazuhu annahu yazumuhu. Kerana takut-takut dibimbangi apa yang dipahamkan oleh gurunya itu, bahawa anak murid itu merendah-rendahkan martabatnya. Dan makhafatan limadhihi ghairahu, dengan sebab pujian seorang pelajar tadi kepada selain gurunya itu, faham guru tu sekalipun benda tu bersalahan, wa in kana khilafan bil waqi', sekalipun benda itu bersalahan dengan realiti, kan, annahu, bahawasanya guru tu ingat, takut-takut guru tu ingat, annahu al-tilmiz, kan, iaitu yazumuhu, ini bistisgharihi. Takut guru tu ingat pelajar itu nak merendah-rendahkan dia. Takut pelajar tu ingat guru tu nak merendah-rendahkan dia, maka janganlah. Sebab tu di antara adab kita, sebab tu kalau di pondok, di madrasah, kita tekankan adab ni. Kita baca kitab Pelita Penuntut, kita baca Tarisil Qalla. Jangan memuji ulama lain di hadapan gurumu, kerana takut-takut bimbang gurumu terasa hati. Oh, dia puji orang lain, maksudnya nak rendahkan aku tu. Jangan. Kita kalau nak puji orang pun tengok dulu. Kalau di hadapan guru, kalau kita puji, contoh kalau kita puji tukang masak di hadapan guru kita, tak ada masalah. Sebab guru kita itu adalah orang yang mengajarkan kita agama. Maka kita puji orang lain yang pandai agama di hadapan guru kita. Ini akan sedikit menimbulkan sanksi daripada seorang guru. Jadi pelajar ni, contohlah kan. Contoh,
anak kita, contoh anak kita duk cerita ke kita, abah, oi, abah Mael tu baik sangat bah. Kan, abah Mael tu dia selalu bagi duit kat Mael RM50 bah. RM2 kan. Abah Mael tu, kita sebagai seorang bapa waktu tu kan, apa kita rasa? Kadang ada sikit tak rasa macam anak aku ni nak pergi aku ni kedekut sangat dah nampak. Tuan-tuan, ni benda kan simple kan. Benda yang melibatkan sinis, kita kata perasaan itu ada kan. Contoh kita puji kan, mak tengok tu, mak Mael tu baik dia mak kan, dia beli macam-macam. Seorang mak tu dia akan fikir apa? Aku tak bagi apa. Mak dia bersuara, aku tak bagi kau cukup apa. Tengok, begitu juga seorang guru kan, bila kita puji guru lain di hadapan guru kita, dia akan terasa macam, dia tak cakap walaupun wa in kana khilafan bil waqi', sekalipun itu bersalah, itu bukan sebenar pun. Dia puji itu bukan nak merendahkan martabat guru tu, dia puji itu sebab nak cerita saja-saja. Kadang ada seorang murid, dia terlampau obses dengan apa yang nak ceritakan, dia cerita je, tak ada maksud lain pun, tapi perasaan seorang murid dia rasa macam nampak. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, dan sebahagiannya lagi, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Wa minha alla yasuddahul haya'u 'anis su'al. Nanti kita bicara insya-Allah pada pertemuan kita yang akan datang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya rasa cukup setakat ni yang kuliah Zuhur ni tuan-tuan. Kan? Di kuliah Zuhur ni mungkin ada di kalangan tuan-tuan nak sambung kerja dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati urusan perjalanan hidup kita. InsyaAllah di dalam bulan Ramadan ni, mudah-mudahan puasa kita menatijahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup setakat ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.